Ada yang disebut sebagai al-wilayah al-khasah, al-wilayatul khasah, wilayah khas, perlindungan khusus, iaitu perlindungan untuk orang-orang yang beriman. Yang tu yang disebut dalam Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Macam kasih sayang Allah untuk semua, tapi ada kasih sayang khusus untuk orang yang beriman. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, cerita hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa saja hadis yang dia bunyi qala Allah, qala Rabb, Tuhan kata, tapi Allah kata, tapi tak ada dalam Quran, dia kira hadis qudsi ya. Adakah hadis qudsi semesti sahih? Ada juga hadis qudsi tak sahih. Macam mana orang boleh reka? Orang boleh reka hadis qudsi. Apa beza hadis qudsi dengan hadis nabawi biasa? Hadis qudsi ni tak beza apa, cuma hadis qudsi ni dia kata Allah berkata, sedangkan bukan Quran. Itu je. Belang mustalahat apa, yang tu saja kesimpulan dia. Istilah kok ni orang nak keluar kesimpulan dia apa saja yang qala Allah, yang tak ada dalam Quran, hadis qudsi. Yang keluar daripada Nabi. Ada orang mereka hadis qudsi, ada. Tapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Walaupun sebahagian ulama seperti Al-Imam Al-Zahabi, dia kata hadis ini berbau sufi, tapi Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkannya di dalam Sahih Al-Bukhari, dan ini termasuk di kalangan, mudah-mudahan termasuk dalam kalangan hadis yang sahih. Nabi kata, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi wali aku istiharkan kepadanya perang. Yang ni wilayah khas. Allah wali, orang yang Allah lindung tu, orang yang wali bermaksud orang yang dekat dengan Allah, dan orang yang mendapat rahmat kasih sayang Allah dan rahmat lutf, iaitu kelunakan Tuhan kepadanya. Tuan-tuan, bila nak bagi faham, bila orang baik dengan orang besar, apa maksud dia ni baik dengan satu orang besar? Dia kata, aku pernah pergi rumah dia, itu tak cukup lagi. Aku pernah jumpa dia, tak cukup lagi. Orang kata, dia ni cukup baik no dengan orang sekian-sekian. Apa maksud baik? Orang yang berkedut, maksudnya dia dekat dengan kawan tu. Anytime dia nak berhubung kawan tu, dia boleh berhubung. Orang lain nak kena pergi ikut setiausaha lah, ikut apalah semua, dia tak ada. Anytime dia telefon, kawan ni akan angkat. Anytime dengar nama dia, kawan ni kata mai masuk. Anytime dia main rumah, anytime kalau kawan tu pergi majlis nampak dia, dia tak mai. Kira dekat lah. Kalau kena mai, ingat tak saya? Tak apa ikan, tak dekat lah. Kadang-kadang orang yalah, kadang-kadang kita pun ada krisis macam tu kan. Ramai orang jumpa kita, dia kata sombong betul, kita jumpa dia hari tu ni, salam dia tak ingat. Ramai kan. Tapi kita tentu akan ingat orang yang ada kejadian tertentu dia dengan kita. Itu manusia lah. Allah Azza wa Jal laisa kamitsli syai' walillahi mathalul a'la. Bukan untuk dibandingkan, tetapi maksudnya bila kita tengok dah ini, kemudian ni aku kenal ni, mai sini, ni merepek sungguh loh. Kenal juga, macam dekat juga, tapi meluat. Tak jadi. So dia kena dua, dia kena dekat, dan dia kena menaksai nikmat, rahmat dan al-lutf. Ar-rahmatu wal-lutf, rahmat dan kelunakan Allah pada dia. Bila kata, Allah, mai Syekh, anytime, maka kita tolong orang dekat. Kalau ada orang besar kenal kita, dia kata, kenal dah? Kenal. Awak tak kenal? Saya dah hantar saudara, dia jangan harap dia tu kata,
Aku abang hang, dia jangan bagi. Walaupun orang besar kenal dia, tapi kenal belah meluat. Tak jadi. Bila dia dekat dan kemudian dia mendapat rahmat, dia Allah, maka dia wali. Dia wali. Dia dekat dengan Allah Azza wa Jal, dia mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, dia wali. Allah kata dalam hadis qudsi, sesiapa yang cari gaduh dengan wali aku, bermusuh dengan wali aku ni, maka faqad adzantuhu bil harb, aku istiharkan perang dengan orang ni. Orang putih kata wali ni dia terjemah friend of Allah. Friend of Allah. Kalau terjemah bahasa kita ni, kawan Tuhan. Maksud orang dekat Tuhan. Sebab tu kita tengok kalau ceramah orang putih dia kata waliullah, friend of Allah. Maksud orang dekat dengan Allah. Sebab tu kita dalam duk gaduh dengan orang, jaga-jaga, jangan pergi bergaduh dengan orang yang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, yang dia kita pergi cari pasal dengan dia tak ada pasal. Dia dekat dengan Allah, dia tak salah apa kita, kita nak pergi tunjuk ni dengan dia. Nabi kata, hadis kata, Allah Ta'ala kata, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kemudian Allah kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hamba aku itu mendekati aku dengan sesuatu lebih aku suka daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Maksudnya antara semayang sunat zuhur dengan zuhur, Allah suka semayang zuhur. Antara semayang isya dengan qiyamul lail, Allah suka semayang isya. Antara semayang subuh dengan qiyamul lail, Allah suka semayang subuh. Kalau orang qiyamul lail tiba-tiba tak semayang subuh, tak boleh. Dia tak qiyamul lail banyak rakaat tak? Kerana benda yang paling Allah suka untuk seorang dekat dengan dia ialah dengan amalan yang dia fardukan. Mimma aftaradtuhu alaih, amalan yang dia fardukan kepada kita. Sebab tu amalan fardu ialah benda yang paling Allah suka. Walaupun hati kita rasa besar amalan sunat, memang kita semua kita rasa kalau boleh buat sunat tu memang rasa besar, tapi hakikat di sisi Allah hak fardu tu besar. Hak fardu tu besar. Artinya kalau orang buat hak fardu tu elok-elok, dia dekat dengan Tuhan. Macam satu orang yang datang kepada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila Nabi SAW cerita apa yang Allah fardu, dia tanya Nabi, khamsas salawat, 5 waktu semayang. Dia kata pada Nabi, dia nak buat yang ni saja, wala azid wala anqus, aku tak tambah dan aku tak kurang. Nabi bagi tahu dia Allah fardu semayang. Dia kata boleh, aku nak semayang hak 5 ni ya, tambah pun tak, kurang pun tak, aku nak buat betul-betul. Nabi kata aflaha in sadaq, dia berjaya jika dia cakap benar. Itu saya suka kata-kata Qaradawi. Dia kata, aku berpendapat pada zaman ni, kalau kita boleh jumpa satu hamba Allah yang buat hak Tuhan wajib dia, sunat apa pun tak buat, dan tinggal hak Tuhan haram, mungkin kadang-kadang makruh dia buat, kita kira hebat dah. Hebat dah lah anak muda. Hak wajib semua buat, hak haram semua tak buat. Sunat-sunat kadang-kadang dia tak buat, berkata hak makruh-makruh kadang-kadang dia lenggak juga. Tapi tang haram, dosa besar dia tak buat, hak wajib dia buat, kita bagi A dah. Hebat. Kalau boleh tambah lagi hak sunat dan kemudian tambah pula, tinggal pula yang makruh, lagi hebat lah. Lagi hebat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hamba aku itu mendekati aku dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunat, sehingga aku sayang kat dia. Sehingga aku sayang kat dia. Tuan-tuan tengok macam mana orang boleh jadi wali.
Allah kata, dalam hadis ni Allah kata yang pertama buat dulu yang wajib. Kemudian sentiasa apabila orang tu lepas dia wajib, dia mendekati aku dengan benda yang sunat, sedekah. Dan setiap orang Allah Ta'ala bagi macam saya sebut dengan berbeza-beza. Ada orang semayang sunat korang tapi sedekah bagus, ada orang puasa ukut bagus, yang lain dia korang. Setiap kita tengok apa yang kita cenderung. Yang masuk semua pintu ni, kata Nabi, Abu Bakar Siddiq. Pintu sedekah pun dia, puasa pun dia, pintu sunat semua hak dia. Hak lain kita ni, ada dia ni cenderung pun, ada dia ni sedekah tak apa banyak, ada dia ni mayam tak tapi mulut bagus. Jumpa orang senyum, perkataan dia baik, perkataan dia sedekah, senyum dia pun sedekah. Allah kata, fa idza ahbabtuhu, bila dia mendekati Allah dengan nawafil, benda yang Allah suka, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubsitu bihi wa rijluhu alladhi yamshi biha wa yadahu alladhi yubsitu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Apabila aku sayang kat seorang, kata Allah, maka akulah pendengarannya yang mana dia dengar dengannya, akulah matanya yang mana dia lihat dengannya. Hadis ni geng-geng wali suka lah, tapi penafsiran, apabila aku sayang dengan dia, kata Allah, maka akulah telinga dia yang dia dengar dengannya, akulah matanya yang dia tengok dengannya, akulah tangannya yang mana dia pukul dengannya, batas, dan yang dia gunakan tangan, dan akulah kakinya yang mana dia jalan dengannya. Maksudnya apabila sampai satu level aku suka kat orang, semua yang dia buat di bawah pengendalian aku. Subhanallah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi tanya pendapat orang soleh, walaupun dia mungkin mengaji tak tinggi, saya ni masalah macam mana, kita tengok dia soleh, kita tanya dia. Sebab bila dia soleh, kemungkinan hadis ni mai kat dia, dia bagi pendapat dia tu, pendapat itu mulham, dia mulham, maksudnya dia diilhamkan oleh Tuhan. Bila dia cakap dia ialah cakap yang mempunyai nilai pertolongan Allah kepada dia. Apabila sebab kita bawa anak kita pergi pada orang saleh, walaupun orang lain boleh buat benda, kerana adanya unsur pertolongan Allah padanya. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhu fala salah, apabila mereka perang, sebahagian yang mereka nak perang tu, panglima akan perang, kau kerja kau sebelum mula perang, angkat tangan doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Yang lain pergi perang, dia doa, lepas tu dia baru diikuti. Sebab dia ada yang mana orang lain tak ada. Hatta sahabat Nabi macam Al-Bara, bila nak perang, sahabat tanya, aina kaffaika ya Bara, aina kaffaka ya Bara, di mana dua tangan wahai Bara? Dia kata, ya Allah, menangkan kaum muslimin dan beri pada aku syahid. Apabila aku sayang, kata Allah, apabila aku sayang, maka aku. Ini makna wali yang disebut di dalam hadis. Dan Allah itu wali yang melindungi kita, dan dia akan melindungi wali-walinya. Dia akan melindungi wali-walinya. Sebab itu bila Allah melindungi wali-walinya, perlindungan Allah sesuatu yang sangat ajaib. Kita tak boleh faham, melainkan orang sufi kata, man la yadhuq la yafham. Siapa yang tidak merasai, dia tak faham. Kita mungkin tengok dia tak kaya macam kita, ataupun tak ada duit macam kita, tetapi dia sedang menikmati nikmat hidup yang kita tidak menikmati. Kerana dia, tangannya ialah tangan, pada tangannya ialah kekuatan Allah, pada kakinya ialah kekuatan Allah yang melindunginya, pada mata dan fikirannya ialah kekuatan Allah. Dan dia tahu bahawasanya dia sangat bahagia hidup di dalam dunia dia sendiri. Dan hidup ini sesuatu yang tak sama. Kita mungkin tengok sebahagian orang, haiwan umpamanya,
Ada haiwan makan benda yang tertentu, kita tak, Allah duk makan sayur ni, terailah bagi makan nasi kepada dia, tak mau. Sebab itu makanan dia. Ada, Allah jadikan berbagai, berbeza-beza. Allah boleh jadikan orang hidup dalam satu alam dia, yang alam wilayah, alam kewalian ini, di mana sehingga segala tindakannya mendapat support daripada Allah Azza wa Jal. Maka inilah yang dikatakan wali, di mana Allah menjadi walinya, dia adalah wali Allah Azza wa Jal.